Kebanyakan orang ada pemahaman tersendiri tentang syukur. Cuma susah nak terangkan gambaran syukur tu macam mana. Syukur tu emosi ke, atau kebaikan, atau perangai. Sesungguhnya bersyukur tu boleh berbeza makna kepada orang yang berbeza dalam konteks yang berbeza. Oleh itu, disebabkan kedudukan syukur yang sangat penting dalam Islam, maka pemahaman yang sebenar-benar dalam memahami hakikat syukur itu adalah melalui pemahaman tentang pengertian, konsep, penghayatan syukur dalam kehidupan, manfaat kebaikan dan pelaksanaan syukur dalam perspektif Al-Quran bagi mendapatkan penjelasan yang jelas dan mencukupi. Syukur itu adalah berasal dari bahasa Arab. Kata dasar syukur ialah syakara, yang bermaksud berterima kasih. Manakala menurut Asbahani pula, syukur ditakrifkan sebagai mengakui nikmat dan mempamerkan ia, dan ianya berlawanan dengan kufur yang bermaksud melupakan nikmat dan menyumbangkannya. Telah terdapat 3 cara untuk mempamerkan rasa syukur, iaitu dengan menggunakan hati, lidah dan panca indera. Hati mengakui nikmat, lidah mengucapkan kata-kata syukur dan panca indera pula menggunakan nikmat untuk tujuan yang dimaksudkan. Telah terdapat beberapa ayat daripada Al-Quran yang menekankan kepentingan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya iaitu dari surah An-Nahl ayat 78 yang bermaksud, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati akal fikiran supaya kamu bersyukur. Tidak dapat dinafikan, ia mendorong kepada kepentingan syukur kerana seseorang itu boleh dilahirkan dalam keadaan yang cacat. Sebilangan besar hadis juga terbukti dalam menyerlahkan serta membangunkan rasa syukur. Dalam salah satu sabda Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, lihatlah orang yang mempunyai lebih sedikit daripada kamu dan jangan sekali-kali melihat orang yang lebih banyak daripada kamu. Ini untuk memastikan kamu tidak akan memandang rendah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, seseorang individu Muslim dituntut untuk bersyukur dalam keadaan baik ataupun buruk. Konsep syukur barat yang difahami adalah dengan bersifat tekstual yang jauh dari aspek ilahiyah, yang mana konsep syukur barat adalah manusia yang memperoleh harta, kedudukan, kekuasaan maupun gelaran dan keberhasilan lainnya. Mereka memperoleh semua kelengkapan hidup di dunia tapi tidak mendapat keberkatan dalam hidupnya. Manakala syukur menurut Islam merupakan pujian dan kebaikan dengan menyatakan rasa terima kasih kepada Allah dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya. Rajin melakukan perintahnya dan sering dilihat peduli terhadap orang di sekitarnya. Jelaslah bahawa syukur merupakan ucapan terima kasih terhadap Allah Subhanahu Wa Taala bahkan kepada sesama manusia. Jika manusia banyak bersyukur, mereka bukan sahaja untuk merasakan bahagia, bahkan mereka akan menjadi orang yang paling kaya di saat miskin. Seseorang Muslim yang tidak mampu untuk bersyukur, mereka akan lebih rasa kekurangan berbanding dengan orang bersyukur dan sentiasa merasa cukup dengan kekurangannya itu, bahkan rasa tenteram hidupnya. Perkara ini dijelaskan dalam surah Ibrahim ayat 7 yang bermaksud, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami tambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Berdasarkan ayat tersebut, dapat kita mengambil contoh yang wajar diteladani sebagai bentuk rasa syukur menerusi kisah pengakuan Nabi Sulaiman AS yang telah diabadikan di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 40. Mafhumnya, ini adalah dari limpah kurnia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur, tidak mengenang nikmat pemberiannya. Dan sesiapa yang bersyukur, maka faedah syukurnya itu hanyalah kembali dirinya sendiri. Dan sesiapa yang tidak bersyukur, tidaklah menjadi hal kepada Allah, kerana sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Pemurah. Jawapan Nabi Sulaiman tersebut menyadarkan kita agar sentiasa memahami bahawa setiap
Kejayaan manusia ada campur tangan Allah yang sama sekali tidak boleh dilupakan dan dipertikaikan. Selain itu, sebuah lagi suri teladan yang sangat dikagumi yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW menerusi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mafhumnya, pada suatu malam, isteri baginda Rasulullah, Aisyah, melihat baginda sedang solat tahajud hingga kakinya bengkak kerana terlalu lama dalam solat. Maka Aisyah yang melihat keadaan tersebut berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sering beribadah di malam hari? Sedangkan ini bukan suatu kewajipan, dan bukankah engkau seorang yang maksum, iaitu dosa-dosa lalu dan akan datang telah diampuni Allah?" Baginda sambil tersenyum lalu bersabda, yang bermaksud, "Apakah salah sekiranya aku menjadi hamba yang bersyukur?" Bahkan telah terdapat kisah yang berlawanan daripada sifat syukur, iaitu daripada kisah Qarun dan Fir'aun, seorang yang berjaya dalam bidang ekonomi manakala lagi seorang berjaya dalam bidang politik. Kedua individu tersebut tidak mensyukuri, malah kufur, bahkan sangat sombong dan angkuh. Kedua mereka mengatakan bahawa segala kejayaan dan kekayaan yang diperoleh oleh mereka adalah pada dirinya sendiri, yang kuat dan pintar, yang dimiliki serta tidak ada pengaruh dan campur tangan daripada Allah. Akhirnya, kisah hidup mereka sama-sama berakhir dengan dilaknat oleh Allah dengan ditenggelamkan keduanya. Qarun ditenggelamkan berserta harta dan istananya ke dalam tanah, sedangkan Fir'aun ditenggelamkan ke dalam lautan dan jasadnya ditemukan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bahan pengajaran bagi manusia agar tidak lupa diri. Dalam Al-Quran telah banyak menjelaskan tentang cara bersyukur pada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Syukur adalah merupakan ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala macam nikmat yang telah diberikan kepada manusia. Terdapat pelbagai cara yang telah dijelaskan dalam Al-Quran tentang bagaimana mengamalkan sifat syukur dalam gaya hidup sepanjang menjalani kehidupan di dunia ini. Sehubungan dengan itu, gaya hidup syukur bermaksud seorang Muslim menerapkan sifat syukur dalam kehidupan sehari-hari. Amrullah bin Salam pernah menyatakan bahawa Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang bagaimana cara bersyukur yang paling mudah. Kemudian Allah menjawab bahawa zikir adalah merupakan cara yang paling mudah untuk bersyukur kerana ia tidak memerlukan banyak tenaga untuk melakukannya serta dapat dilakukan bila-bila masa dan dilakukan di pelbagai tempat kecuali di tempat yang tidak layak seperti tandas. Berzikir merupakan amalan yang paling mudah kerana ia hanya melibatkan perbuatan lidah yang tidak memerlukan gerakan anggota tubuh badan seperti tangan dan kaki. Antara keistimewaan berzikir ialah dapat menghapuskan dosa dan juga dapat memperberatkan timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Maka zikir merupakan amalan yang mudah dan kecil di dunia, namun ia mempunyai kesan yang besar di akhirat. Kemudian berdoa juga merupakan salah satu bentuk syukur kepada Allah. Doa adalah memohon atau meminta sesuatu yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kenikmatan yang dihayati perlulah terus disyukuri dengan cara berdoa. Jangan berdoa sebelum bersyukur. Doa tidak akan mengubah hidup orang yang tidak bersyukur. Oleh kerana doa merupakan pedang bagi umat Islam, maka perlulah berdoa dengan ikhlas agar dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkan dan dilakukan bersama-sama dengan usaha. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Ghafir ayat 60 yang bermaksud, "Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu." Sesungguhnya orang-orang yang sombong, takbur daripada beribadat dan berdoa kepadaku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan yang hina. Hal ini dapat dijelaskan melalui kisah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas tanda baginda bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah menyelamatkan isteri dan anaknya. Malah telah menjadi negeri yang aman ketika Allah memerintahkan baginda untuk meninggalkan Siti Hajar dan anak
ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. Seterusnya, bersedekah merupakan salah satu amalan yang paling mulia kerana amalan tersebut amat bermanfaat bagi orang yang memerlukan. Bersedekah adalah memberikan sesuatu yang berharga dan bermanfaat kepada orang lain dengan tujuan dapat meringankan beban yang orang lain sekaligus mengharapkan ganjaran pahala dari Allah SWT. Sehubungan dengan itu, Allah telah memerintahkan manusia agar memberikan sebahagian hartanya kepada orang yang berhak menerima. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam kitabnya, iaitu dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Sekiranya seseorang itu memiliki sikap syukur dalam kehidupan, maka ia akan memperolehi banyak manfaat baik bersyukur dengan hati, lisan dan anggota badan yang ikhlas. Secara jelas, manfaat syukur akan kembali pada orang-orang yang bersyukur. Malah kebaikan yang ada akan kembali kepada mereka yang bersyukur. Firman Allah SWT dalam Al-Quran yang bermaksud, berkata pula seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan dari kitab Allah, aku akan membawakannya kepadamu dalam sekelip mata. Setelah Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di sisinya, berkatalah ia, ini adalah dari limpah karunia Tuhanku untuk mengujiku, adakah aku bersyukur atau aku tidak mengenangkan nikmat pemberiannya. Dan sebenarnya sesiapa yang bersyukur, maka faedah syukurnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang tidak bersyukur, maka tidaklah menjadi hal kepada Allah SWT. Kerana sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Pemurah. Surah An-Naml ayat 40. Menurut Sayyid Qutbi mengatakan bahawa terdapat 4 manfaat bersyukur, antaranya dapat menjaga kesucian jiwa. Dengan kesucian jiwa dapat menjadikan seseorang itu dekat dan terhindar dari sifat-sifat yang buruk. Sebagai contoh, berasa sombong dan bangga atas apa yang diperolehnya. Seterusnya, bersyukur dapat mendorong seseorang itu beramal soleh. Amal soleh ini perlu diamalkan oleh kerana untuk memanfaatkan kebaikan syukur yang diperolehnya. Sehubungan dengan itu, amal soleh selalu terdorong untuk memanfaatkan apa yang diperolehnya untuk berbagai kebaikan. Secara jelasnya, jika semakin banyak kenikmatan yang diperoleh, maka semakin banyak pula amal soleh yang dilakukan. Demikian, manfaat bersyukur juga dapat memperbaiki diri dalam berinteraksi secara baik dan lancar dengan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan baik adalah merupakan hal yang amat penting. Orang yang bersyukur akan mampu memperbaiki dirinya dalam berhubungan sosial kerana ia tidak mahu nikmat syukur itu hanya dinikmati oleh dirinya sendiri. Justru, kepentingan menjaga hubungan baik sesama manusia, khususnya saudara Islam, amatlah perlu dititik beratkan. Selain itu, dengan manfaat bersyukur dapat menjadikan seseorang itu redha dengan segala apa yang berlaku. Malah dengan bersyukur juga dapat memberi manfaat kepada orang lain dengan cara apa yang telah diperolehnya akan berguna bagi orang lain dan membuat orang lain redha. Hal ini berlaku kerana sedar bahawa nikmat yang diperoleh tidak harus dinikmati sendiri, tapi juga harus dinikmati oleh orang lain. Sekiranya seseorang itu redha, maka Allah SWT akan menjadikan jiwa mereka dalam keadaan yang tenang dan tenteram.